Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Disember 2023 bersama saya Pia and Nadia. Hampir 1 batalion pasukan gerakan AM, PGA PDRM dikerah bagi menggempur dan membersih penempatan warga asing di Jalan Silang Kuala Lumpur hari ini. Dianggarkan 1,000 pegawai dan anggota pasukan lengkap bersenjata menyerbu sarang penempatan warga asing yang digelar Mini Dhaka itu. Sekumpulan polis telah mengepung kawasan berkenaan bermula 11 pagi sebelum menyerbu dan memasuki setiap premis membabitkan 4 blok di Jalan Silang terbabit. Sekitar 500 warga asing telah ditahan dan dibawa ke Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur untuk proses semakan dokumentasi. Biarpun terdapat cubaan menyembunyikan diri, namun pemeriksaan teliti di setiap satu premis selain kepungan besar-besaran menyebabkan banyak warga asing yang kebanyakannya warga Bangladesh, Myanmar dan Nepal tidak sempat melarikan diri. Difahamkan serbuan itu dilaksanakan bagi menangani kebanjiran warga asing yang dilihat mendominasi di Jalan Silang serta perniagaan yang menggajikan warga asing di pusat bandar Kuala Lumpur itu. Kerajaan bersetuju untuk memberikan tol percuma selama 2 hari kepada para pengguna lebuh raya sempena sambutan perayaan Christmas yang akan disambut pada 25 Disember depan. Menurut Kementerian Kerja Raya KKR dalam satu kenyataan, pengecualian tol tersebut melibatkan semua jenis kenderaan. KKR berkata menerusi mesyuarat bersama dengan syarikat konsesi, mereka bersetuju pelaksanaan tol percuma pada 23 Disember hari Sabtu dan 26 Disember hari Selasa. Tambah KKR, pengecualian tol akan diberikan di semua plaza tol kecuali di plaza tol di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Tol Tanjung Kupang. Justru itu, KKR berharap pemberian tol percuma dapat meringankan beban perjalanan semua rakyat Malaysia yang merancang pulang ke kampung halaman untuk melawat ahli keluarga dan meraihkan sambutan Christmas atau bercuti bersama-sama keluarga sempena musim cuti sekolah. Ia juga menurut KKR selari dengan hasrat kerajaan perpaduan dalam membantu meringankan beban rakyat yang merentasi kepelbagaian agama, kaum dan kepercayaan. Mengulas lanjut, KKR berkata pemilihan tarikh tersebut bertujuan bagi mengelakkan penumpuan trafik pada hari perjalanan pulang ke kampung dan kembali semula ke bandar. Baik, berita seterusnya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa objektif utama DAP mencadangkan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT diadakan adalah bagi memenuhi agenda mereka. Katanya DAP juga konsisten memperjuangkan agar pilihan raya PBT dilaksanakan bagi menguasai bandar-bandar besar yang menjadi pusat ekonomi rakyat. Menurut Tuan Ibrahim, jika pilihan raya PBT diadakan, ia akan membuka ruang kepada berlakunya polarisasi kaum yang lebih besar dan ketara antara penduduk bandar dengan luar bandar. Tambah Tuan Ibrahim dalam satu kenyataan di Facebook, selain akan menyebabkan penguasaan terhadap hasil ekonomi di sesebuah bandar tidak seimbang, ia juga akan menghakis kuasa politik Melayu Islam. Susulan itu, Tuan Ibrahim berkata PAS tidak boleh bertolak ansur dengan desakan mengadakan pilihan raya PBT tersebut kerana bimbang jika terlalu baik lama-kelamaan orang Melayu akan ditolak beransur-ansur. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim menjelaskan keputusan kerajaan memansuhkan pilihan raya PBT mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 kira-kira 50 tahun lalu adalah tepat. Cadangan mengenai pilihan raya PBT itu disuarakan pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai pada 17 Disember lalu. Bagaimanapun, cadangan itu turut tidak dipersetujui ahli MKT UMNO Ahmad Maslan yang menyifatkan negara ini sudah mempunyai terlalu banyak pilihan raya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kejahilan atau kedangkalan ilmu terutama dalam kalangan generasi muda memungkinkan mereka dihasut dengan mudah oleh pihak-pihak tertentu. Jelas Anwar, dengan ilmu yang terhad, individu akan menerima apa sahaja pandangan dibawa oleh pihak-pihak tertentu seterusnya terperangkap dalam pemikiran jumud tersebut. Jadi jangan ketinggalan kerana kejahilan. Kalau tidak jahil pun dangkal. Kedangkalan ilmu ini akan memungkinkan orang-orang menghasut kita dengan mudah. Ilmu kita sedikit. Kemudian orang kata kalau tidak buat ini masuk neraka, mas. Kalau tak sokong ini masuk neraka.
neraka. Jadi kita pun kata betul lah, kerana ilmu kita terlalu dangkal. Mau merujah enggak bisa. Mau menyoal tambah tak berani. Jadi akhirnya terperangkap dengan pemikiran kolot dan jumud, menghukum sembrono. Kerana kejahilan kita atau kedangkalan kita. Sebab itu mau maju, mau jadi negara ini negara madani, tingkatkan ilmu, kuasai ilmu, dan kita bersaing dengan negara lain, dan insya-Allah beri beberapa tahun dengan semangat generasi baru ini, dengan semangat membaca, menambah ilmu, saya yakin insya-Allah Malaysia akan berubah wajah sebagai negara hebat di rantau ini insya-Allah. Dalam perkembangan lain, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris membidas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang didakwanya terus-menerus mencerminkan dirinya sebagai seorang suci seperti malaikat. Razali juga menyela Rafizi seolah-olah hanya dia sahaja yang benar dan memperjuangkan orang Melayu Islam Bumi Putra dengan jalan yang betul. Razali mengulas kenyataan Rafizi semalam bahawa kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak. Adun Kijal itu turut mempersoal Rafizi yang berterusan mengaitkan pemimpin pembangkang dengan skandal jana wibawa sedangkan mahkamah belum memutuskan sebarang sabitan kesalahan. Razali menyifatkan tuduhan Rafizi bahawa mereka yang telah dibawa ke mahkamah telah merembat wang hasil jana wibawa adalah satu tuduhan serius oleh seorang menteri kabinet. Justru itu, Razali menasihatkan Rafizi supaya tidak menjadi menteri politik dan propaganda, namun harus menjadi seorang menteri ekonomi bersifat negarawan. Program Jana Wibawa yang diperkenalkan oleh pentadbiran PN sebelum ini adalah untuk membantu kontraktor Bumi Putra semasa pandemik COVID-19. Program itu bertukar menjadi skandal rasuah yang membabitkan beberapa pemimpin bersatu. Bagaimanapun, perbicaraan masih berlangsung di mahkamah dan masih belum ada sabitan terhadap pertuduhan tersebut. Dalam pada itu, ahli MKT UMNO Puan Zarkashi membidas PAS yang didakwanya cuba melemahkan kerajaan perpaduan dengan memecah belahkan parti-parti yang menganggotainya. Sebagai contoh, menurut Puan, apa sahaja kenyataan pemimpin atau ahli DAP yang kontroversi akan dieksploitasi. Puan dalam satu hantaran di Facebook menegaskan UMNO merupakan benteng menjaga kepentingan Melayu, Islam dan raja-raja dalam kerajaan perpaduan hari ini. Walaupun tidak menyebut secara langsung, Puan dipercayai merujuk kepada cadangan pengurusi DAP wilayah Persekutuan Tan Kok Wai supaya pilihan raya PBT diperkenalkan semula. Mengulas lanjut, Puan turut menyelar Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi bahawa UMNO adalah alas kaki DAP dalam isu berkenaan. Jelas Speaker Dun Johor itu lagi, UMNO tidak akan bersetuju jika sesuatu dasar tidak sesuai dengan perjuangan UMNO. Oleh itu, kata Puan, terdapat hikmah apabila partinya berada dalam kerajaan perpaduan. Puan turut membidas dakwaan Afnan yang mengatakan DAP sudah naik tocang, sedangkan katanya PAS sebenarnya yang naik tocang apabila memenangi banyak kerusi berbanding UMNO dan Bersatu. PAS juga kata Puan semakin ganas mengeluarkan fatwa politik yang memecah belahkan orang Melayu, sedangkan ajaran Islam sendiri mewajibkan untuk membayar hutang. Dalam masa yang sama, Puan menyelar tindakan PAS yang menjadikan Islam alas kaki apabila liat untuk membayar hutang akbar harakah. Puan dipercayai merujuk kepada laporan Malaysia Kini pada 5 Disember lalu yang menyebut PAS masih belum melunaskan hutangnya kepada syarikat bekas pencetak harakah yang memperoleh penghakiman terus mengarahkan parti itu supaya membayar hutang sebanyak lebih RM500,000. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad menafikan dakwaan rasuah dalam pemberian projek Tebatan Banjir. Nik Nazmi berkata kos projek itu telah menyusut bertentangan dengan dakwaan seorang pemimpin Bersatu bahawa kos projek sudah meningkat kepada lebih RM16 bilion. Sebaliknya, menurut Nik Nazmi, selepas kerajaan menilai semula cadangan projek Tebatan Banjir untuk memberi keutamaan kepada kawasan kritikal, siling peruntukan pembangunan keseluruhan 33 projek RTB yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan berjumlah RM11.8 bilion. Sebelum ini, kerajaan terdahulu memperuntukkan RM15 bilion untuk kerja-kerja Tebatan Banjir. Bagaimanapun, pada November tahun lalu, kerajaan semasa menghentikan kontrak bernilai RM7 bilion untuk projek Tebatan Banjir yang didakwa diberikan melalui rundingan terus oleh kerajaan terdahulu.
Semalam, Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahari mendakwa terdapat sogokan besar dalam pemberian projek tebatan banjir yang menyebabkan kos meningkat kepada 16.6 bilion ringgit. Nik Nazmi berkata dakwaan Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad itu sebagai fitnah yang berniat jahat. Tambahnya, hampir semua projek tebatan banjir tahun ini masih melalui proses tender dengan hanya 19 surat tawaran yang telah dikeluarkan. Justru itu, Nik Nazmi menafikan sekeras-kerasnya fitnah tersebut dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Cikgu Bad dalam masa terdekat. Sementara itu, Ahli MKT UMNO Lokman Nur Adam menggesa pengerusi PN Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan dan memberi laluan kepada PAS mengetuai gabungan tersebut. Lokman yang juga pengarah komunikasi UMNO berkata Muhyiddin dilihat lebih banyak menyepikan diri berbanding PAS yang bertukus lumus menyerang kerajaan. Jadi hari ini sepatutnya Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan memberi laluan kepada PAS untuk lead the way, untuk mengepalai serangan demi serangan yang dilakukan oleh jentera-jentera PAS secara konsisten, secara istiqamah dalam usaha untuk menebuk atap, walaupun mereka menyedari bahawa hari ini atap genting, atap hari ini atap rumbia semua sudah tak ada, tuan-tuan. Ya, nampak gayanya yang konsisten di parlimen, yang konsisten buat bising di luar parlimen. Nampak tinggal PAS saja sekejap Fadli, sekejap Taqiyuddin. Kita tengok Muhyiddin makin lama makin lemau, kan? Maka itu sebab saya mencadangkan supaya kerusi Perikatan Nasional itu segeralah dikosongkan. Kerusi pengurusi itu bagi laluan kepada Dr. Samsuri supaya Dr. Samsuri boleh cepat mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Maklumlah, Muhyiddin sendiri kata future PM dia akan jadi bakal Perdana Menteri Perikatan Nasional. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.